اقرأ كتاب الله ترق جنانه وتنل Bismillahirrahmanirrahim. الأجر Alhamdulillahirabbil alamin nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha. Anta waliyuha wa maulaha. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi tammi bil khair amma ba'du. InsyaAllah malam ni kita sambung tadabbur surah Al-Baqarah ayat 29. Sebelum kita sambung, kita tengok ayat yang lepas pengajarannya dan kaitan dengan ayat hari ini. Ayat yang lepas Allah memberitahu tentang sifat orang-orang fasik. Iaitu ada tiga sifat. Ada tiga sifat orang-orang fasik. Pertama, allazina yanquduna ahdallah. Mereka yang membatalkan perjanjian dengan Allah. Sesiapa yang suka membatalkan perjanjian, sama ada perjanjian dengan Allah ataupun dengan manusia, maka dia adalah orang yang fasik. Yang kedua, wa yaqta'una ma amara Allahu bihi an yusalah. Dia suka memutuskan hubungan sama ada dengan Allah ataupun hubungan sesama manusia, khususnya hubungan silaturrahim. Itu adalah sifat orang fasik. Sifat orang beriman sentiasa menyambung hubungan, bahkan antara sesama mereka sentiasa berkasih sayang. Innamal mu'minuna ikhwatun. Dan sifat yang ketiga orang fasik ialah wa yufsiduna fil ard, suka melakukan kerusakan. Kerusakan ni sama ada dari segi fizikal ataupun hissiyah ataupun maknawi. Kerusakan dari segi maknawi yang tak nampak ialah syirik, kufur dan apa segala bentuk maksiat. Adapun kerusakan dari segi fizikal yang melakukan kerusakan di atas muka bumi, merusakkan bukit, merusakkan bangunan dan sebagainya. Jadi antara pengajaran ayat lepas ialah siapa yang ada tiga sifat ni, dia adalah orang yang fasik. Yang kedua, setiap kali manusia melanggar perintah Allah dan tidak melaksanakan kewajipan, maka kefasikannya semakin tebal, semakin banyak. Jadi nak tahu kita ni termasuk golongan fasik ataupun tidak, kita muhasabah diri kita, ada tak maksiat yang kita lakukan. Dan bila kita buat maksiat, kita bertaubat tak? Kalau tak bertaubat, kita adalah termasuk golongan yang fasik. Dan yang ketiga pengajaran daripada ayat lepas ialah maksiat dan kefasikan adalah punca berlakunya kerusakan di atas muka bumi. Semua kerusakan yang berlaku di atas muka bumi di mana-mana dan bila masa adalah berpunca daripada maksiat.
Sebagaimana Allah sebut dalam surah Ar-Rum ayat 41. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyuziqahum ba'dal ladzi amilu la'allahum yarji'un. Telah muncullah segala kefasadan, kerusakan fil barri, di darat, wal bahri, dan di laut, bima kasabat aydin nas, semuanya punca daripada tangan-tangan manusia, iaitu punca daripada dosa. Jadi bila berlaku apa masalah, jangan terus menuding jari pada orang, tapi muhasabah diri, sebab ia berpunca daripada dosa kita. Sebagaimana sahabat kalah dalam peperangan Uhud, puncanya daripada sifat sahabat yang melanggar perintah Allah dan Rasul. Dan sebab itu juga Nabi Nuh menyuruh kepada kaumnya agar kaumnya beristighfar kepada Allah. Kerana mereka melakukan dosa dan tidak istighfar, itulah menyebabkan mereka dalam masalah. Dan juga dalam ayat lepas Allah nak bagi tahu bagaimana manusia boleh kufur kepada Allah hanya dengan benda yang simple je, iaitu dengan contoh nyamuk yang Allah bagi, manusia boleh kufur. Berbeza dengan orang beriman, apa saja masalah, besar ke, kecil ke, remeh ke, orang beriman sentiasa sami'na wa ata'na. Okey, itu ayat yang ke-27. Ayat yang ke-28, kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwata fa ahyakum thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilaihi turja'un. Pengajarannya Allah nak bagi tahu satu perkara yang sangat pelik bin ajaib, iaitu manusia kufur kepada penciptanya yang mencipta manusia daripada tiada, bahkan daripada air mani yang hina. Kemudian Allah menghidupkan, kemudian Allah mematikan, semuanya Allah. Kemudian Allah menghidup untuk kali kedua untuk diberi balasan. Jadi dalam keadaan itu sekalipun manusia kufur kepada Allah. Jadi Allah bertanya, kaifa takfuruna? Bagaimana kamu boleh kufur kepada Tuhan yang mencipta, mematikan dan menghidupkan kamu kembali? Dan ayat yang lepas juga Allah nak bagi tahu kebangkitan adalah satu perkara yang benar. Kehidupan selepas kematian untuk dihisab adalah satu yang hakiki, walaupun ia tidak dipercayai oleh kebanyakan manusia. Okey, kaitan dengan ayat hari ini ialah, kalau ayat yang lepas Allah nak bagi tahu betapa peliknya manusia yang kufur kepada penciptanya, maka ayat hari ini Allah nak bagi tahu lagi dahsyat sikap buruk manusia ialah dia kufur bukan kepada Tuhan yang menciptanya, tapi Tuhan yang mencipta segala-gala keperluan untuk dia hidup. Rezekinya, dapat anak, dapat isteri, semua Allah sediakan lengkap, tempat tinggal yang selesa. Jadi ayat hari ini Allah nak bagi tahu manusia semakin dahsyat kekufurannya, tidak bersyukur kepada Allah, sebab Allah bukan setakat mencipta, tapi Allah menyediakan segala kemudahan, rezeki, keperluan. Tapi akhirnya manusia kufur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tadabbur. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Huwallazi, dia allazi yang khalaqa, telah menciptakan, lakum, lam ni ada dua maksud. Untuk kamu. Sebelum ayat ni Allah mencipta kita, Allah menghidup dan mematikan. Ayat hari ini Allah bagi tahu Allah menciptakan pula untuk kita. Lakum, apa dia? Ma fil ardi. Apa yang
Apa yang di bumi. Apa dia ni? Apa yang di bumi? Tumbuh-tumbuhan, haiwan. Dan semua tu Allah cipta lakum, untuk kamu. Dan dalam bahasa Arab, dalam ayat ni, dalam tafsir mengatakan lam ni, lam lakum ni ada dua maksud. Pertama, lil ibahah. Yang kedua, lit ta'lil. Ibahah maksudnya ialah daripada mubah, harus. Iaitu kalau kita nak terjemah, Allah yang menciptakan untuk kamu, untuk menghalalkan bagi kamu apa dia, semua yang dia di bumi. Itu makna al-ibahah. Sebab itulah daripada ayat ini ulama membuat satu kaedah, semua urusan dunia asalnya adalah ibahah, halal, kecuali ada dalil yang mengharamkan. Semua rezeki, tumbuhan, haiwan, semua halal. Apa dalil? Allah menciptakan lakum, untuk kamu, untuk kita. Apa maksud untuk kita? Iaitu ibahah, harus ataupun halal, kecuali ada dalil yang mengatakan haram. Boleh? Jadi semua tumbuhan, semua haiwan, semua halal. Buaya haram, ada dalil. Khinzir haram, ada dalil. Yang tidak ada dalil, kita jangan memandai-mandai mengatakan haram. Boleh? Kita masuk hutan jumpa buah-buah yang tak pernah tengok. Kan? Boleh tak kita makan? Boleh. Halal ke haram? Mana tahu haram, mana tahu halal? Tak ada dalil mengatakan haram. Kita ambil makan, tiba-tiba orang kata haram tu ustaz. Minta dalil pada dia. Kalau dia tak ada dalil, teruskan makan. Sampai kenyang. Bila dah kenyang makan lagi, jadi haram. Bukan sebab buahan tu haram, tapi sebab dah lebih pada had. Boleh? Dan sebab itulah, kalau kita pergi hutan ke tepi-tepi jalan, jumpa pokok pisang. Jumpa pokok apa-apalah buah-buahan yang tepi jalan ataupun di tanah rizab, boleh tak kita ambil? Boleh. Halal tak? Halal. Ada dalil? Adalah. Ni lah dia. Baru baca je. Ni 5 minit dah lupa. Besok tak tahu lah. Lakum. Lakum ni adalah halal untuk kamu. Cuba buka surah Yunus. Ayat 59. Apa dia ayat dah? Qul ara'aytum ma anzalallahu lakum min rizqin faja'altum minhu haraman halalan. Kemudian Qul Allahu azina lakum. Dah. Apa dia? Am 'alallahi taftarun. Okey. Allah kata apa? Qul, katalah. Katalah wahai Muhammad begitu pada orang-orang musyrikin, ara'aitum, tidakkah kamu nampak ataupun cuba beritahu aku. Kamu fikir kemudian beritahu aku. Apa dia?
Ma anzalallah, apa yang telah Allah turunkan lakum untuk kamu min rizkin. Daripada apa ni? Yang Allah turunkan daripada rezeki apa dia? Bukan hujan sajalah. Tumbuh-tumbuhan pun bermula daripada hujan. Haiwan pun bermula daripada hujan. Kalau tak ada hujan, semua mati kan? Jadi apa yang Allah turunkan lakum untuk kamu daripada rezeki, faja'altum, lalu kamu menjadikan daripada rezeki itu, yakni haram, yakni halal. Maknanya kamu keluar fatwa sendiri. Kemudian Allah tanya, Allah suruh Nabi tanya mereka, qul, katalah, Allah, apa mana? Adakah Allah azina, telah mengizinkan untuk kamu, mengizinkan untuk kamu buat apa? Mengeluarkan fatwa, yakni haram, yakni adakah Allah dah izinkan? Sebab hak untuk menghalal dan mengharam adalah hak mutlak Allah. Jadi Allah tegur, jangan memandai-mandai mengharamkan sesuatu ataupun menghalalkan sesuatu. Okey. Kemudian Allah kata, am 'alallahi taftarun, ataupun kamu mereka-reka pendustaan kepada Allah. Jadi benda yang halal kita kata haram, kita mereka-reka pendustaan. Boleh. Sebab tu Allah tegur tak Nabi dalam isu ni? Ada tak ayat ataupun kisah yang Allah menegur Nabi? Sebab Nabi mengharamkan yang halal. Ada? Apa dia? Kisah apa tu? Kisah madu kan? Surah apa? Surah At-Tahrim. Allah kata apa? Ya ayyuhallazina amanu, ya ayyuhan nabiyyu, ya ayyuhan nabiyyu. Malah ni saya tak tahu kenapa tulisan penuh sangat. Siapa tak ada ruang saya nak tulis ayat ni? Saya rasa penulis baru ni. Penulis baru. Ni kalau ada whiteboard besar lagi penuh ni. Tak tahu nak tulis kat mana. Okey, ya ayuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahallallahu laka tabtaghi. Tengok yang tulisan warna biru, jangan keliru dengan warna hitam. Tabtaghi mardata azwajika. Tengok, subhanallah. Yang Allah tegur ni siapa? Nabi ya. Nabi pun tak boleh bebas menghalalkan apa yang haram ataupun mengharam apa yang halal. Bila Nabi mengharamkan apa dia? Madu. Madu tu asalnya halal, tapi sebab nak jaga hati isteri. Maka Nabi pun berkata, okey, mulai hari ini aku haramkan madu ni kepada aku. Maka terus turun ayat ni menegur siapa ni? Menegur Nabi. Allah kata apa? Ya ayuhan Nabi, wahai Nabi, lima tuharrimu. Kenapa engkau mengharamkan ma ahallallah, apa yang Allah halalkan bagi kamu? Nabi pun tak boleh, jangan pula kita. Hanya semata-mata tabtaghi mardat. Sebab apa Nabi halalkan, Nabi haramkan benda yang halal? Semata-mata mencari mardati azwajika, untuk mendapat redha isteri-isteri engkau. Adakah patut? Boleh faham? Ini kadang-kadang perempuan bahaya ni. Kan? Sebab nak jaga hati sampai dia. Bukan semualah. Okey. Waalaikumsalam. Apa pandangan Ustaz tentang pantang? Kalau wanita lepas bersalin, diorang dipaksa pantang. Pantang apa tu? Pantang makanan. Pantang makanan. Okey, macam ni. Kalau pantang tu nasihat daripada doktor, berdasarkan ilmu doktor, dan kalau tak pantang boleh memudaratkan dia, itu tak apa. Tapi kalau saja-saja adat, itu tak boleh, haram. Dia mengharamkan benda yang halal adalah hukumnya haram. Perempuan kalau lepas bersalin tak boleh berjalan, tak boleh keluar kan?
Itu tak boleh. Ya, saya pun fikir itu merepek. What about kalau macam orang semula jadi tak boleh makan red meat, macam daging, kambing, semula jadi dari kecil memang tak boleh tertelan. Ya ke? Jadi Tak, dia kalau tak makan, bukan sebab dia mengharamkan, tapi selera tak ada. Kalau makan muntah, itu bukan masalah. Itu bukan mengharamkan yang halal. Tapi itu sebab memang tak boleh masuk. Ada orang tak boleh makan kambing kan? Kalau makan, gout. Itu tak apa. Ada orang tak boleh makan durian. Kalau makan, termuntah. Jadi untung orang lain. Okey, tak apa masalah. tapi okey kan tak masak kalau untuk Tak masak apa? Tak masak apa tu? Oh, dia tak makan. Lepas tu dia tak masak untuk suami. Haram. Sebab taat pada suami adalah wajib. Selagi mana perkara yang halal. Jadi yang makanan yang suami dia suka tu halal ke tak? Halal. Jadi masak untuk suami. Dapat pahala. Jadi saya nak siap pada isteri. Bila malah memasak, jangan fikir masak untuk suami. Tapi fikir dia sedang mentaati Allah. Dapat pahala. Jadi masa masak tu jangan bayar muka suami. Kalau bayar muka suami, dia akan masuk garam lebih sikit kan. Kadang-kadang orang Melayu kan, dia kata apa? Tak boleh campur makanan lauk dengan darah. Itu jenis mengharamkan yang halal. Ada kan? Ada. Apa lagi? Tak boleh tidur waktu petang. Itu mengharamkan yang halal. Tak boleh tidur lepas subuh. Sama. Perempuan yang datang haid tak boleh pergi ke kubur kan? Ada. Itu mengharamkan yang halal. Apa lagi? Lepas makan tembikai tak boleh makan ubat. Kalau tak mabuk kan? Ada kan? Binatang dua alam. Tak, kalau tak ada dalil tak boleh. Kita berdosa pula. Boleh faham? Allah kata lakum. Jadi dalam bab urusan dunia rezeki, kita tak boleh mengharamkan kecuali ada dalil. Okey, dalam bab ibadat pula. Dalam bab ibadat, semuanya tak boleh. Semuanya haram. Kecuali ada dalil menghalalkan. Terbalik. Boleh faham? Contoh apa dia? Kita nak solat witir, genap kan? Halal ke haram? Walaupun dia solat. Kenapa? Sebab tak ada dalil. Witir mesti ganjil. Kita nak solat hadiah kepada orang mati kan? Orang dah mati. Kita pun solat. Nama dia solat hadiah. Apa hukumnya? Haram. Sebab apa? Semuanya tak boleh kecuali ada dalil yang membolehkan. Okey. Kemudian, di sini Allah kata, semua ni halal untuk kita. Berapa banyak? Berapa banyak? Jami'an. Ke semua. Kalau ada orang tanam pisang tepi lebuh raya kan, kita lapar, boleh tak berhenti sekejap ambil makan? Boleh Ada dalil? Jadi hafal ayat ni, ayat 29 ni. Okey, satu lagi pengajaran di sini apa dia? Pengajarannya ialah bila Allah kata semua Allah jadi di atas muka bumi untuk kita. Apa pengajaran dia? Allah jadikan untuk kita. Ni, satu lil ibahah kan? Makna kami jadikan halal untuk kamu. Yang kedua lil ta'lil, iaitu kami jadikan demi kerana engkau. Allah tak perlukan semua tu. Habis Allah cipta untuk apa? Semata-mata untuk kita. Pengajarannya apa? Pengajarannya ialah dalam bab rezeki jangan bimbang. Sebab Allah dah sediakan untuk kita. Macam mana kita takut sedangkan Allah kata semua di atas muka bumi untuk kita. Cuma Allah minta kita hanya usaha aja. Takut jangan, risau jangan. Tapi kalau kamu tak usaha, itu berdosa. Okey. Sebab tu dalam bab rezeki Allah kata apa dalam Quran? Allah kata apa dalam surah Al-Mulk?
Wallazi khalaqalakum wallazi ja'ala lakumul arda zalulan. Kemudian lepas tu famshu fi manakibiha wa kulu min rizqihi. Allah kata Allah jadikan bumi itu zalula, mudah untuk cari rezeki, untuk hidup. Kemudian Allah minta kita apa? Berjalan. Famshu, berjalan. Berjalan fi manakibiha, di seluruh pelusuk bumi. Lepas berjalan Allah kata apa? Wa kulu, makanlah rezekinya. Jadi untuk makan rezeki hanya perlu berjalan, bekerjalah. Sebab tu Nabi kata, kalau kamu bertawakal, sebenar-benar tawakal, maka Allah akan bagi rezeki pada kamu sebagaimana Allah bagi rezeki pada burung. Kemudian Nabi buat contoh, burung tu buat apa? Macam mana Allah bagi rezeki pada burung? Burung keluar. Dia bukan duduk kat sarang. Keluar aja. Kemudian keluar perut lapar, balik. Burung tahu tak rezeki dia di mana? Tak tahu. Tapi ada tak pernah burung tu risau je sebab takut tak dapat rezeki? Siapa pernah tengok muka burung stres? Tak ada kan? Tapi ramai tak muka manusia stres pasal rezeki? Jadi mana lebih baik, burung ke orang? Tapi kalau nak cari Tuhan, kalau nak bertaubat, kalau nak beramal soleh, Allah tak guna famshu. Rezeki Allah kata berjalan cukup. Tak payah bekerja-kerja, tak payah tercungap-cungap. Tapi kalau berdosa, kena bersegera. Allah kata apa? Wasari'u ila maghfirah. Kepada keampunan Allah. Bila buat dosa, jangan berjalan. Kena sari'u, bersegera. Jangan tangguh. Pukul 5 buat dosa, pukul 5 bertaubat. Kan? Dan bila nak buat baik, Allah kata apa? Apa? Fastabiqu. Bila nak buat kebaikan, amal soleh, Allah tak kata famshu. Fastabiqu. Fastabiqu al-khairat. Apa makna fastabiqu? Berlomba. Berlomba. Dan bila nak balik kepada Allah, Allah guna perkataan lagi cepat. Dalam surah Maryam, Allah kata apa? Fafirru ilallah. Fafirru ilallah. Zariyat. Allah kata fafirru. Apa makna fafirru? Maka lari. Kalau bertobat, bersegera. Kalau kebaikan, berlomba. Kalau betul nak balik kepada Allah, fafirru, lari. Tapi kalau rezeki, jalan. Boleh faham? Kenapa rezeki berjalan je? Sebab Allah memang dah cipta semua di bumi untuk kita. Tapi kalau bertaubat, kalau nak beramal soleh, itu kita kena usaha sendiri. Okey. Boleh? Tapi dalam realiti kita sekarang, yang mana manusia berlari? Rezeki. Yang mana manusia berlomba? Rezeki. Yang mana manusia berjalan? Slow and steady je. Apa dia? Solat, kan? Datang kelas, kan? Slow and steady je. Tapi kalau tempat rezeki ada setiap hari tak? Kalau kelas? Weekend. Okey. Satu lagi ayat. Allah kata apa? Wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun. Ini surah Az-Zariyat ayat 22. Cuba terjemah. Wa fis sama'i, dan di langit, rizqukum. Rezeki siapa ni? Allah kata kum siapa? Kita lah. Kalau orang tanya, Ustaz banyak rezeki? Banyak. Kat mana? Kat langit. Orang kata waras ke? Tak waras. Waras lah, sebab ikut Al-Quran. Yang tak waras, yang tak ikut Quran.
Jadi kalau rezeki kita di langit banyak tak? Habis tak? Habis kenapa nak risau? Kenapa nak risau? Apa maksud rezeki di langit ni? Ha? Semua rezeki yang kita makan bermula daripada hujan. Betul kan? Kalau tak ada hujan, tumbuhan tak ada, binatang pun tak ada. Kita akan mati kebuluran. Betul? Semua kadang-kadang dia ada tumbuhan tapi dia tak makan, tapi dia menjual. Dengan tumbuhan tu dia jual dapat rezeki. Kadang-kadang kambing dia tak makan, lembu tak makan sebab gaut kan. Tapi dia bela kambing, dia jual kambing, kaya gila. Kan? Tapi kambing pun berasal daripada hujan. Kan? Kemudian wama tu'adun. Di langit juga apa yang kamu dijanjikan. Ini apa pula ni? Subhanallah. Allah nak bagi tahu, rezeki kat langit ada dua. Satu rezeki untuk dunia, makanan, tumbuhan. Satu rezeki yang lagi hebat dan lagi kekal, iaitu syurga. Subhanallah. Kenapa rezeki yang kat syurga ada di langit? Apa maksud dia? Kalau rezeki kita makan daripada langit, kita boleh faham. Bermula daripada hujan. Tapi kalau rezeki syurga, kenapa Allah kata ada di langit juga? Ha? Apa dia? Bukan. Yang menjanjikan rezeki buat dapat pahala, dapat syurga siapa? Allah. Melalui apa dah? Quran. Quran turun daripada mana? Langit. Dan Allah pun ada. Jadi rezeki yang kat dunia pun di langit, rezeki di akhirat pun datang daripada langit melalui Al-Quran. Tapi antara dua ni yang mana manusia pulun habis-habis? Rezeki dunia ke rezeki akhirat? Kan? Baguslah sepakat. Sepakat lah. Sepakat di atas benda yang salah. Okey. Summa kemudian. Istawa. Apa makna istawa? Ada istawa ni ada ada 3 makna. Saya pernah bagi tahu kan. Kalau istawa ala, makna dia bersemayam. Kalau istawa ila, macam ini. Ada ila kan? Makna dia apa? Menuju. Kalau istawa, tidak ada apa-apa huruf selepas itu. Falamma balagha asyuddahu wastawa. Kisah Nabi Musa. Manakala Musa balagha asyuddahu, cukup umurnya, wastawa. Apa makna dia? Sempurna. Sempurna ataupun matang. Sebab itulah dia istawa ni fa'il. Kalau isim apa dia? Istiwa. Ini dah jadi bahasa Melayu ni. Kan? Siapa belajar geografi dulu? Pernah dengar tak istiwa? Khatu istiwa kan? Sebenarnya dua-dua ni bahasa Arab. Dua-dua khat. Khat apa makna? Garisan. Istiwa mana? Lurus ataupun garisan pertengahan. Betul kan? Hebat kita. Masa sekolah rendah dah belajar bahasa Arab, tapi tak pandai-pandai. Okey, jadi di sini apa makna dia? Istawa ila, menuju. Menuju ke langit. Fasawwahun, lalu dia, iaitu Allah, sawa makna melengkapkan, menyempurnakan, melengkapkan. Hunna ni apa dia? Iaitu langit. Allah melengkapkannya 7 langit. Muannas. Dia as-sama'u.
Kalau mufrad. Okey, 7 langit. Jadi kalau ikut ayat ni, Allah cipta, yang mana Allah cipta dulu? Bumi ke langit? Ha? Apa dia? Bumi. Apa dia? Bumi, ada dalil? Ayat ni. Yang mana menunjukkan Allah cipta bumi dulu sebelum cipta langit? Allah mencipta untuk kamu apa di bumi. Bila apa di bumi itu, makna bumi dah cipta tak? Yalah. Kalau bumi tak ada, macam mana nak letak pokok-pokok kan? Kemudian, summa. Apa makna summa dalam bahasa Arab? Satu menunjukkan selepas, yang kedua mengikut tertib. Tertib. Jadi ayat ni ulama mengatakan Allah cipta bumi dulu, baru langit. Dengan perkataan summa ni. Tapi banyak antara ayat Quran, bila Allah sebut allazi khalaqas samawati wal ard. Allah mencipta langit dan bumi. Allah sebut apa dulu? Langit. Banyak ayat Allah sebut langit dulu. Tapi itu bukan bermakna Allah cipta langit dahulu. Sebab ayat tu Allah sebut dengan waw. Waw ni apa makna dia? Dia macam ni. Ja'a Muhammadun wa Zaidun. Satu lagi. Ja'a Muhammadun summa Zaidun. Beza tak dua ayat ni? Cuba terjemah. Ja'a Muhammadun. Telah datang Muhammad wa dan Zaid. Yang bawah? Telah datang Muhammad kemudian Zaid. Jadi ayat yang bawah ni siapa datang dulu? Muhammad. Zaid datang kemudian. Apa yang menunjukkan Muhammad datang dulu? Summa. Okey. Ayat atas siapa datang dulu? Sama-sama. Ha? Sama-sama. Sama-sama bukan. Ha? Waw ni dalam bahasa Arab dia panggil limutlaqil jam'i. Semata-mata nak bagi tahu dua-dua datang. Siapa datang dulu, dia bukan nak bagi tahu pun. Datang sekali ke, Muhammad dulu ke, Zaid dulu ke, tak penting. Dia hanya nak bagi tahu dua-dua tu datang. Boleh faham? Mungkin Zaid dulu datang, mungkin Muhammad dulu. Boleh faham? Tapi kalau sebut semua, Muhammad dulu. Sama lah ni. Kalau sini semua makna Allah cipta bumi dahulu. Kemudian Allah menuju ke langit. Ketika itu langit, apa bentuk dia? Sebelum Allah cipta langit, sebelum Allah menuju ke langit, langit tu bentuknya apa? Asap. Wahya dukhan. Surah Ad-Dukhan. Dukhan tu sebenarnya asap. Asap. Sebab itulah di negara Arab, kalau rokok dia panggil apa? Dukhan. 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 Kalau pergi kedai runcit nak tanya rokok, hal indaka dukhan? Dia akan bagilah rokok lah. Kalau tanya kedai orang Melayu, hal indaka dukhan? Dia kata surah Ad-Dukhan ada dalam Quran. Okey, kemudian wahwa. Dan dia bikulli dengan setiap sesuatu alimun maha mengetahui. Okey, alimun ni sifat Allah. Kan? Biasa kalau kita tadabbur Al-Quran, di hujung ayat tu ada nama Allah, ada sifat Allah. Kadang-kadang Sami'un Alim, kadang-kadang Ghafur Rahim kan? Sami'un Basir. Dan biasa sifat Allah tu ada kaitan dengan maksud ayat tu, sebelum tu. Okey? Jadi cerita sebelum Alim ialah cerita pasal ciptaan Allah. Kemudian Allah kata dengan setiap sesuatu Allah tu maha. Jadi apa kaitan Alim dengan ciptaan Allah? Kenapa Allah tak kata wa huwa bikulli syai'in qadir? Dia nak cipta ni kena ada qadir ke, kena ada alimun? Alimun kenapa? Dia prasyarat nak buat sesuatu. Kena ada tenaga, kuasa ataupun ilmu. Subhanallah.
Jadi orang tanya, kenapa Allah boleh hebat buat bumi 7 lapis, buat semua tumbuh-tumbuhan, haiwan, malaikat, jin kan. Kemudian langit pula 7 lapis tanpa tiang. Dari mana Allah buat? Sebab Allah ada ilmu. Bila ada ilmu dan ilmu Allah ada batas tak? Sebab itulah semua orang tak boleh buat apa-apa kecuali dengan ilmu. Kita ni kadang-kadang mengaji sampai universiti tapi baik bocor kat dapur tak boleh baiki kan? Panggil mana orang yang tak lulus? PMR. Kenapa kita tak boleh buat? Kita mengaji tinggi pada dia sebab kita tak ada ilmu bahagian tu. Betul? Kadang-kadang bila kereta mati tengah jalan, kita pun ikut mati. Jam kan? Sebab apa? Kita tak ada ilmu. Jadi syarat nak buat apa-apa mesti ada ilmu. Kehebatan Allah ialah Allah tu Maha Alim. Okey. Lepas tu Allah beritahu. Jadi ayat 29 ni kaitan dengan ayat sebelum ni apa dia? Iaitu Allah nak beritahu peliknya manusia. Apa perangai pelik manusia yang paling pelik? Kufur kepada kafir tak pelik sangat, tapi dia kufur kepada siapa? Pencipta dia. Yang menghidup, yang mencipta, yang mematikan, dan bertambah pelik apa dia? Dia kufur kepada Allah yang bagi rezeki pada dia pagi, petang, siang, malam. Pelik tak? Macam mak kita besarkan kita, bagi makan setiap hari, bawa pergi sekolah, tapi setiap hari lah kita lawan dia. Pelik tak? Kalau ada anak macam tu, kita kata apa pada anak ni? Anak ni luar biasa lah kan. Sebab tiap-tiap hari mak dia bagi makan, tiap-tiap hari dia lawan kan. Ada tak anak macam tu? Ada, tapi ramai tak? Tak ramai. Tapi yang lagi pelik apa dia? Bukan mak bapak yang melahirkan dia, Tuhan yang mencipta dia, dan Tuhan bagi nyawa, bagi sihat setiap saat. Dan setiap saat dia lawan Tuhan. Itu 1000 kali pelik. Dan ramai tak? Ramai. Tapi kita rasa pelik tak orang macam tu? Dia makan rezeki Allah, gembira, berjalan, tapi kufur. Sekarang rasa pelik kan? Dia antara orang yang tak solat, tapi buat baik dengan mak bapak, dengan anak yang solat, tapi sentiasa lawan mak bapak. Kita tengok mana yang pelik. Yang solat, tapi lawan mak bapak. Seorang lagi, hormat mak bapak, pijak semut pun tak mati, tapi tak solat. Antara dua kita tengok anak mana yang baik. Yang mana? Ataupun yang mana keluar akhbar? Tak, sebelum ni lah, sebelum kita terdebur. Masyarakat umum kata apa? Nombor 2 kan? Padahal yang paling jahat yang mana? Yang buat baik pada mak bapak tapi lawan Tuhan. Ada tak orang jenis macam tu? Dia suka buat baik pada orang tapi dia kufur kepada Allah. Ramai kan? Dan kadang-kadang orang angkat dia. Jadi idola kan? Padahal dia ni paling-paling jahat sebab dia kufur kepada pencipta dia. Okey? Jadi, semoga Allah jauhkan kita daripada sifat yang paling pelik kepada manusia. Lawan penciptanya. Okey. Kemudian Allah kata, wa izqala. Dan, bukan apabila. Apabila iza dalam bahasa Arab. Kalau iz, apa beza dia? Iz dengan iza. Kalau iza, apa makna dia? Apabila. Iza syamsu kuwirat kan? Iza ja'a nasrullah. Kalau iz makna dia ketika mana? Ketika mana? Apa yang membezakan dari segi maksud ni? Iz dengan iza. Maksud yang selepas itulah. Yang membezakan ialah kalau iza, benda tu belum berlaku. Benda tu belum berlaku. Iza syamsu kuwirat, apabila matahari kuwirat apa dia? Dilipatkan. Dah berlaku ke belum? Belum.
Jadi kalau iza, mana belum berlaku. Sama juga bahasa Melayu kan, apabila saya pergi ke Mekah. Dah berlaku ke belum? Belum. Tapi kalau is, ketika mana benda ni dah berlaku. Contoh ayat ni. Dan ingatlah ketika mana qala telah berkata Rabbuka, pencipta engkau. Engkau ni siapa? Engkau siapa? Nabi Muhammad. Jadi ayat ni turun kepada Nabi yang pertama. Jadi Allah cakap dengan Nabi. Ingatlah ketika mana Tuhan engkau telah berkata kepada siapa? Lil malaika. Kepada para malaikat. Allah tak sebut malaikat mana ni. Malaikat ramai tak? Berapa ramai? Kita pula berapa ramai? Lebih pada jin. Apa dia? Yalah, berapa ramai? Berapa ramai? Malaikah tu memang jamak. Malaikah jamak kalau satu? Malik ke? Malak ke? Mulk. Dia huruf sama. Tapi kita boleh baca 3. Mulkun, ataupun malak, ataupun malik. Kan? Perkataan yang sama. Kalau malak, malaikat satu. Ada tak dalam Quran? Perkataan malaikat tu dalam bentuk mufrad, seorang. Ada. Qul yatawaffakum malakul maut. Surah apa? Sejadah. Qul yatawaffakum malakul maut. Katalah akan mewafatkan kamu malak seorang aja. Jadi yang cabut nyawa kita siapa? Namanya? Ada nama. Oh, tak ada. Dia mungkin ada nama tapi kita tak tahu. Okey, kalau malik lam bari bawah. Makna dia? Milik. Kita pernah baca tak malik? Pernahlah surah Fatihah. Tak perasan Dia ada 2 bacaan. Satu Malik Yaumiddin. Satu lagi Malik Yaumiddin. Dua-dua bacaan tu betul. Jadi Malik mana? Pemilik ataupun raja. Kalau mulk, Tabarakallazi biyadihil mulk. Okey, kalau satu malak, kalau ramai malaikah. Sebab tu orang Melayu kata malaikat maut. Malaikat maut. Betul ke salah? Betul ke salah? Dari sudut bahasa Melayu betul. Bila sebut malaikat maut, mana seorang ke ramai? Ramai. Sedangkan yang cabut nyawa satu je. Salahlah. Kena sebut malakul maut macam dalam Quran. Okey. Malaikat Jibril. Betul tak? Malaikat Jibril ke malakul Jibril? Malak. Okey. Jadi malaikat ni ramai ramai. Sehingga Nabi kata ruang di langit itu tidak ada yang kosong walaupun sebesar tapak kaki. Malaikat semua penuh dengan malaikat. Bumi ni taklah sebesar langit kan, tapi masih banyak tak ruang kosong di bumi? Banyak tak yang belum didiami oleh manusia? Banyak. Jadi bilangan malaikat terlalu ramai. Bahkan di langit yang ketujuh ada satu tempat yang malaikat tawaf. Nama dia apa? Baitul Ma'mur. Yang sama kedudukan dengan Kaabah. Kalau Kaabah tempat manusia tawaf, kalau Baitul Ma'mur di langit yang ketujuh tempat. Dan dalam hadis Nabi kata setiap hari masuk 70,000 malaikat tawaf dan tak keluar. Lepas tu masuk lagi 70,000 tak keluar. Kita pergi tawaf lepas tu balik tak? Kalau pergi tawaf tak balik, apa jadi dengan Mekah? Travel agent matilah, tak boleh bawa orang dah. Dan malaikat ni dicipta daripada apa? Daripada nur, cahaya kan. Ada malaikat tugas masing-masing. Jibril tugasnya buat wahyu, yang menurunkan hujan ataupun memberi rezeki.
Siapa nama malaikat tu? Mikail. Mikail. Yang meniup sangkakala? Israfil, kan? Ada malaikat ramai, tapi yang Allah dan hadis bagi nama tak ramai. Ada lebih kurang 7-8 malaikat sahaja yang ada nama. Yang jaga neraka? Malik. Yang jaga syurga? Ridwan. Yang tukang tanya dan tukang pukul dalam kubur? Munkar Nakir. Yang tukang catat kanan dan kiri? Apa dia? Tak ada. Dia tak ada nama. Quran tak bagi nama. Yang Quran sebut rakib atid itu hanya sifat. Sifat malaikat sebelah kanan ialah rakib atid, bukan nama. Apa makna rakib? Yang sentiasa mengawas. Atid yang sentiasa hadir, tak pernah miss. Ada sebelah kita ni. Jadi sebenarnya Allah sebut dalam Quran, dua sifat tu bukan nama. Sebelah kanan sifat dia rakib atid. Sebelah kiri sifat dia rakib atid, bukan nama. Ada lagi tak malaikat yang Allah bagi nama? Harut dan Marut. Itu Allah sebut nama dalam Quran, tapi kita tak tahu. Yang rakib atid Allah sebut sifat, kita jadikan dia nama. Harut dan Marut. Apa kerja Harut dan Marut? Ajar sihir, kan? Macam mana malaikat ni, makhluk yang baik, yang sentiasa taat, tiba-tiba ajar benda yang salah? Apa hukum belajar sihir dengan mengajar sihir? Apa hukum? Haram. Boleh jadi kafir, kan? Belajar sihir kafir, mengajar sihir kafir. Tapi macam mana malaikat boleh mengajar ilmu yang boleh membawa kepada kufur? Sebagai ujian. Malaikat beritahu kepada siapa yang nak belajarkan. Dia kata apa? Innama nahnu fitnatun. Kami ini mengajar sebagai ujian. Fala takfur. Maka jangan kafir. Iaitu, jangan belajar. Kalau belajar jadi kafir. Okey. Jadi ketika mana Tuhan kamu telah berkata kepada malaikat. Macam mana Tuhan berkata? Wallahu a'lam. Apa kata malaikat? Inni, sesungguhnya aku ja'ilun. Apa makna ja'ilun? Akan menjadikan. Menjadikan apa ni? Maksud dia menjadikan manusia. Fil ardi, di bumi. Sebagai khalifah. Apa makna khalifah? Ganti. Pengganti siapa ni? Okey, dalam tafsir tafsir Al-Maraghi, khalifah ni ada 3 maksud. Pertama, khalifah iaitu pengganti yang menjalankan tugas Allah Subhanahu Wa Taala. Iaitu apa dia? Mengajak manusia supaya sembah Allah. Itu dia panggil khalifatullah fil ardi. Sebagaimana Allah sebut dalam surah Sad. Cuba buka surah Sad. Ayat 26. Ayat 26. Ya Dawud. Betul? Ya Dawud. Inna. Betul ke? Inna ja'alnaka khalifatan fil ardi. Fahkum bainan nas. Bil haqq. Wala tattabi' al hawa. Okey. Tengok Allah kata apa? Ya Daud, wahai Daud, wahai Nabi Daud. Inna ja'alna, sesungguhnya kami telah menjadikan engkau sebagai khalifah. Kan? Khalifah apa ni? Iaitu menjalankan kerja Allah, mengajak manusia kepada Allah, sembah Allah.
fahkum bainan nas, maka berhukumlah antara manusia dengan kebenaran. Okey. Yang kedua, khalifah yang kedua, maksud kedua ialah iaitu khalifah ni sebenarnya maknanya ganti. Sebab itulah Abu Bakar dipanggil apa? Khalifah, iaitu pengganti kepada Rasulullah. Khalifatu Rasulillah. Kemudian Umar dipanggil apa? Khalifati Rasulillah. Pengganti kepada pengganti Rasulullah. Okey? Jadi makna khalifah yang kedua ialah kami nak jadikan manusia iaitu Adam pengganti kepada yang sebelum Adam. Siapa? Sebelum Adam ada tak makhluk yang menguruskan bumi ni? Ada tak? Siapa? Jin. Jin. Jadi maksud kedua ialah manusia sebagai pengganti kepada jin. Jadi manusia dengan jin mana dicipta lebih awal? Jin. Jin dengan malaikat mana lebih awal? Malaikat. Okey. Maksud ketiga khalifah ialah iaitu manusia sesama manusia mengganti antara satu sama lain. Bila lepas Nabi ni habis, datang Nabi yang lain. Makna manusia mengganti manusia. Begitu juga kita, bila kita mati, datang anak kita kan. Anak kita dia panggil khalifah kepada mak bapak tu. Pengganti. Boleh faham? Ada tiga makna. Yang mana betul? Tiga-tiga betul. Tiga-tiga betul. Okey. Jadi tugas kita sebenar apa dia? Tugas kita yang sebenar dan utama. Nombor satu kan? Buat apa? Sebenar kerja apa tu? Kerja dakwah. Mengajak orang kepada Allah. Mengajak orang sembah Allah. Itulah kerja utama kita. Dan itulah kerja utama semua para Nabi. Sebab itulah Allah kata, innama anta muzakir. Engkau ni hanya satu je kerja. Satu jawatan. Iaitu muzakir. Kan? Nabi Muhammad sebelum dilantik sebagai Rasul ada kerja tak? Ada kerja apa? Bela kambing dan juga berniaga dengan Khadijah kan. Tapi lepas dilantik sebagai Rasul, Nabi kerja lagi tak? Tak. Habis rezeki siapa bagi? Dari mana Nabi dapat? Nabi dan para sahabat. Dari mana mereka dapat rezeki? Sebab mereka boleh kata full time dengan dakwah. Dari mana mereka dapat rezeki? Ada tak salah seorang sahabat mati kebuluran sebab buat kerja dakwah full time? Ada? Tak ada. Tapi ada tak orang tak buat kerja dakwah mati kebuluran? Sebab apa? Sebab tak buat kerja dakwah lah. Jadi sekarang kita nak faham macam mana ni? Nabi dan sahabat buat kerja dakwah kan khalifah fil ardi. Sampai Nabi bukan setakat tak bekerja untuk cari rezeki. Tapi sampai tahap Nabi dan sahabat Allah perintah tinggal negeri asal mereka. Bukan setakat tinggal kerja, tinggal tanah halaman mereka. Tinggal harta mereka. Pergi ke mana? Tempat yang tak tahu masa depan. Kan? Hanya semata-mata untuk apa? Khalifah fil ardi. Tapi ada tak lepas Nabi dan sahabat berhijrah ke Madinah, ada tak sahabat yang kelaparan? Tak ada. Bahkan bila pergi berhijrah ke Madinah, bila berperang, setiap kali berperang menang. Betul? Dan setiap kali berperang dapat harta rampasan. Betul? Sebab tu Allah kata apa? Apa dalam surah apa ni? Alam yajidka yatiman fa'awah wa wajadaka dhalan. Kemudian wa wajadaka ailan fa'aghna. Cuba terjemah. Bukankah Allah dapati engkau ni ailan? Apa makna ailan? Miskin. Fa'aghna, lalu Allah mengkayakan. Bukan kamu mengkayakan. Betul? Betul tak? Nabi lahir daripada anak yatim piatu, miskin. Tiba-tiba pergi Mekah, banyak harta Nabi kan? Sebab apa? Kenapa Allah mengkayakan Nabi? Nabi bekerja keras tak cari rezeki? Tak. Dari mana Nabi dapat kekayaan tu? Apa rahsia? Tips. Apa dah? Bertakwa.
Nabi bekerja keras untuk jadi orang bertakwa. Sebab tu Allah hanya janji kepada orang bertakwa saja rezeki yang tak di. Betul? Ayat apa? Semua orang Melayu hafal. Dan kebanyakan kaum Melayu tampal ayat tu kat dinding. Betul? Tapi akhirnya dia bekerja keras nak jadi orang bertakwa ke? Bekerja keras nak cari rezeki. Sebab tu kadang-kadang tak pernah puaskan. Dapat rezeki tak pernah cukup. Bekerja lagi. Akhirnya jadi hamba dunia. Betul? Jadi sebenarnya takwa tu bukan makna tinggal kerja, tak. Bila buat semua yang Allah perintah, kitalah buat segala-galanya. Dunia pun kita buat, akhirat pun. Bukankah kerja dakwah tu kerja dunia? Betul tak? Bila kita ajak orang sembah Allah, bukankah dunia tu akan menjadi aman dan makmur kalau semua orang beriman? Betul tak? Tak ada penipuan, tak ada rasuah. Semua bekerja sendiri. Okey. Boleh Jadi boleh tak mulai malam ni kita berazam untuk bekerja dengan jawatan yang baru, iaitu khalifah Allah di atas muka bumi. Boleh? Boleh Dan kita akan pergi borang. Borang tu Gulamun Dakwah akan keluarkan. InsyaAllah. Hari ni 2 minggu lepas ada seorang daripada pelajar tadabbur Terengganu. Dia call saya, dia kata dia nak berdakwah kepada asnaf. Lepas tu dia buat sendiri. Dia pergi rumah asnaf, kemudian dia ziarah, kemudian dia offer diri dia. Boleh tak saya nak mengajar Quran? Boleh? Seronok asnaf. Lepas tu dia start mengajar 3-4 kali. Dia kata mengajar Quran okey. Tapi yang paling seronok asnaf apa dia? Bila dia mengajar tadabbur Al-Quran. Dia mengajar simple je. Surah Fatihah bermula dengan A'udzubillah, kemudian Bismillah. Semua dah copy paste daripada rakaman tadabbur. Dia kata asnaf paling seronok bila dengar tadabbur Al-Quran. Dia bukan ustazah, bukan yang belajar Timur Tengah. Tapi dia faham Quran, dia sampaikan. Orang asnaf seronok. Dia kata dah 4 kelas je. Lepas tu tadi ada seorang lagi telefon saya daripada Kuala Terengganu juga. Dia kata, Ustaz, macam mana saya nak berdakwah ni? Hasil dengar Al-Quran, dia akan terbuka hati, terbuka minda untuk buat kerja apa? Khalifah fil ardi. Benda simple je, kan? Tak perlu masuk universiti. Jin berdakwah tak? Dengar sekali, kan? Jin ada masuk Universiti Al-Azhar? Tak ada. Okey, kemudian bila Allah kata kami nak jadikan manusia sebagai khalifah, pengganti lah. Qalu, mereka berkata. Mereka ni siapa? Malaikat. Mereka berkata, ataj'alu, adakah engkau akan menjadikan fiha, padanya tu, iaitu pada di bumi, padanya man. Apa makna man? Orang yang yufsidu, selalu, ini fi'il mudhari', selalu melakukan kerusakan. Fiha, dalamnya ataupun di bumi. Di bumi. Satu, dia melakukan kerosakan umum. Dan lagi teruk apa dia? Wa yasfiku. Dan dia selalu safaka yasfiku, menumpahkan. Menumpahkan ad-dima'. Dima' ni jamak. Kalau mufrad, dam. Pernah dengar tak dam? Kalau satu kambing dia sembelih, dia panggil dam. Kalau banyak, dima'. Pernah dengar dam? Kalau tanya pakcik-pakcik yang suka lepak kat kedai tu, dia tahu. Dam. Dia tak perlu isi duit tabung haji. Dia pergi haji kat kedai tu je. Okey. Kemudian malaikat kata apa?
Soalan malaikat ni, adakah mempertikaikan perintah Allah? Sebab Allah kata apa pada malaikat? Kami nak cipta manusia untuk jadi khalifah. Tiba-tiba malaikat tanya, takkan kamu nak jadikan makhluk yang selalu buat kerusakan dan menumpah darah, suka membunuh? Jadi persoalan malaikat ni adakah macam bantahan ataupun apa? Pertanyaan. Jadi kalau orang kata bantahan tak betul, sebab malaikat ni adalah makhluk yang la ya'sunallaha ma amarahum, yang tak pernah derhaka kepada Allah, wa yaf'aluna ma yu'marun, sentiasa taat. Jadi malaikat tak mungkin bantah. Cuma malaikat ni hanya minta pencerahan. Minta pencerahan. Macam mana ni kamu nak jadikan siapa yang suka buat kerusakan dan suka membunuh? Okey, masa ni, masa Allah beritahu malaikat, manusia dah dicipta ke belum? Belum. Kalau belum, macam mana malaikat tahu manusia ni akan menumpahkan darah, bergaduh, berperang, tuduh menuduh, label-melabel? Kan? Macam mana malaikat tahu? Dari contoh jin. Contoh jin tu, Ustaz. Sebab sebelum Allah cipta manusia, yang mengenukan bumi ni adalah apa perangai jin? Perangai jin apa dia? Inilah perangai jin. Suka buat kerusakan, suka bergaduh sama-sama dia kan? Suka bunuh-membunuh. Kenapa malaikat bandingkan manusia dengan jin? Jin-jin lah, manusia-manusia. Kenapa malaikat buat perbandingan? Kenapa? Bukankah boleh tak kita kata malaikat ni bersangka buruk pada kita? Boleh ke? Tak boleh. Jadi kenapa malaikat buat kesimpulan manusia yang Allah nak cipta ni suka menumpahkan darah? Betul tak agakkan malaikat? Betul kan? Betul. Melayu tuduh Melayu kan? Melayu bunuh Melayu. Jadi kenapa malaikat banding manusia dengan jin? Apa persamaannya? Sehingga kita sebelum jawab soalan kita habiskan ni. Malaikat kata apa? Wa nahnu, dan nahnu, kami, nusabbihu, sentiasa. Nusabbih apa dah? Tasbih. Yalah, tasbih bahasa Arab. Nusabbih pun bahasa Arab, bahasa Melayu. Bukan memuji hamdi. Sabbaha makna tanzih, mensucikan. Mensucikan bihamdika, dengan memuji engkau. Mensucikan ni makna mensucikan daripada apa? Bila sebut suci, mesti suci daripada apa? Tak macam kita cuci pakaian. Cuci daripada apa? Kotoran. Jadi kalau malaikat ke kita mentasbihkan Allah, mensucikan Allah, makna mensucikan Allah daripada apa? Dosa. Dosa? Kirikan. Bukan. Tak, dia bukan mensucikan diri, mensucikan Allah. Mana Allah ada dosa? Makna malaikat mensucikan Allah daripada semua sifat kelemahan, kekurangan, keaiban. Boleh? Sebab itulah kita boleh tak mensucikan diri kita? Tak boleh. Kemudian wa nuqaddisulak, dan kami tengok. Dia nak sama ni, nusabbihu dengan nuqaddisu. Saya tak tahu dia terjemah apa. Cuba tengok terjemah. Mensucikan. Ya ni nusabbihu. Sabihu, sucikan, tasbih. Oh, dia tak terjemah. Tasbih itu bahasa Arab. Boleh juga tasbih. Okey, sekarang kita nak faham. Dalam terjemahan sebenarnya dia tak terjemah dengan tepat lah. Satu dia terjemah, satu tak kan? Jadi sebenarnya apa beza? Nusabbihu dengan nuqaddisu. Kalau bahasa Arab lebih kurang sama-sama mensucikan. Okey, yang membezakan nusabbihu ni kita sucikan Allah daripada segala kekurangan, kelemahan, keaiban. Nuqaddisu ni setelah kita bersihkan Allah daripada kelemahan, kita puji pula dengan sifat yang terpuji.
Sebab Allah tak mungkin jadi sempurna kalau kita kata Allah tu tidak kurang. Tapi dalam masa sama kita tak kata Allah paling sempurna. Kena ada dua. Boleh faham? Kita kata dia ni bukan bodoh. Tapi mungkin cerdik, mungkin tak kan? Kita nak jadikan dia hebat, kita kata dia ni bukan bodoh dan sangat cerdik. Boleh faham? Jadi nusabbihu, kami sucikan Allah daripada kekurangan. Nuqaddisu, kami puji Allah dengan sifat-sifat yang terpuji. Boleh faham? Dan kami pujilah. Dia sebenarnya nuqaddisu, sucikan juga. Sucikan dengan pujian. Laka. Okey, apa maksud malaikat ni? Bila Allah nak cipta manusia sebagai khalifah, terus malaikat bertanyakan, kenapa nak jadikan makhluk yang suka menumpahkan darah, suka melakukan kerusakan, sedangkan kami ni makhluk yang sentiasa apa tujuan malaikat sebut ni tentang diri mereka? Ada tujuan tak? Ada tak niat udang di sebalik mi? Ada tak? Kenapa dia nak jaga? Yalah, antara makhluk yang sentiasa taat, berzikir, solat kepada Allah dengan makhluk yang selalu buat kerosakan, siapa lebih layak memerintah? Menjadi khalifah siapa? Betul tak logik malaikat? Betul tak? Betul lah. Betul. Tapi sebenar betul ke salah? Salah. Sebab tu Allah kata apa? Qala, dia berkata, iaitu Allah berkata, inni, sesungguhnya aku a'lamu, lebih tahu. Lebih tahu apa? Ma la ta'lamun, apa yang kamu tidak tahu. Okey. Jadi ada yang Allah tahu, malaikat tak tahu. Apa dia tu? Apa yang Allah tahu tapi malaikat tak tahu? Tentang manusia. Yang malaikat tahu apa dia? Manusia ni pada pandangannya suka buat kerusakan. Itu yang malaikat tahu. Yang Allah tahu dan malaikat tak tahu? Ada jenis manusia yang lebih hebat daripada malaikat. Sentiasa taat dan tak pernah buat kerusakan. Seperti para Nabi. Yang itu malaikat tak tahu. Boleh faham? Jadi sebab tu saya tanya tadi soalan, kenapa malaikat samakan manusia dengan jin? Sehingga macam kan? Macam dia bersangka buruk pada manusia. Dia belum nampak manusia. Allah boleh cipta pun. Tiba-tiba dia kata manusia suka, kenapa? Apa kayu ukur malaikat? Sebab jin tak ada nabi. Jin tak ada nabi, bukan daripada keturunan jin. Dalam jin tak ada nabi. Bukan. Kalau jin tak ada nabi, mana Allah tu tak ada lah. Allah kata kami tidak akan mengazab sesuatu kaum sehinggalah kami utuskan Rasul. Dia yang membezakan malaikat dengan jin apa dia? Yang membezakan malaikat dengan jin. Malaikat ada akal. Ada akal tak malaikat? Malaikat ada akal ke? Malaikat boleh faham tak? Boleh bercakap? Ada dalil? Ayat ni lah. Ayat ni lah. Kan dia tanya Allah ni, kenapa nak lantik? Itu tanda dia berakal. Kan? Jadi siapa kata malaikat tak berakal? Ada jenis segolongan manusia, dia kata malaikat ni tak berakal. Dia menyanggahi ayat ni. Mana boleh tak berakal, boleh bertanya, boleh berjawab kan? Okey, jadi malaikat ada akal, jin ada akal. Yang membezakan apa? Jadi jin ada akal dan ada nafsu. Jadi pada fikiran malaikat, mana-mana makhluk yang ada nafsu, yang ada akal, biasanya akan buat kerja ni. Betul kan? Betul teori malaikat? Betul.
Sebab bila ada nafsu dia akan berlawanan. Malaikat sentiasa bertasbih. Kenapa? Malaikat tak akan buat kerja itu. Kenapa? Sebab dia tak ada nafsu. Ada nafsu. Dia tak ada nafsu. Dia tak ada cabaran. Sebab itulah bila Allah balas di syurga neraka, yang dimasukkan syurga neraka dua jenis makhluk sahaja. Manusia dan Jin dan manusia. malaikat tak ada. Dan jin. Boleh? Kenapa Allah tak lantik malaikat sebagai khalifah? Sedangkan dia tu makhluk yang sentiasa berzikir, sentiasa taat. Allah kata apa? Tak pernah bantah. Kan bagus jadi khalifah macam tu. Kenapa? Ha? Apa dia? Tengok sebab tu yang Allah kata ni, aku tahu apa yang kamu tak tahu. Apa dia? Kalau aku bagi kamu jadi khalifah, kamu asyik duk berzikir. Orang nak mati tu, nak beranak tu, kamu duk berzikir je. Kan? Orang nak jalan raya, kamu duk rokok je. Betul tak? Sebab kerja malaikat sentiasa beribadat pada Allah. Betul? Pernah tak tengok malaikat yang baiki jalan raya? Tak ada manusia. Jadi Allah tahu apa yang malaikat tak tahu. Okey, pengajaran daripada ayat 30 apa dia? Pengajaran daripada ayat 30. Banyak pengajaran ni. Sekarang malaikat bertanya siapa ni? Dan Allah marah tak? Tak. Pengajaran untuk kita apa dia? Bila aku tanya, jangan marah. Dan pengajaran paling besar untuk ustaz ni. Bila pelajar tanya, jangan marah. Sikit-sikit dalil. Sikit-sikit dalil. Tuhan pun tak kata pada malaikat. Sikit-sikit tanya. Boleh faham? Jadi kalau Allah pun izin malaikat bertanya pada dia, kenapa kamu tak izin pelajar bertanya kamu dalil? Kalau tak tahu dalil, cakap tak ada tahu kan? Jangan cakap, jangan tanya. Kalau banyak tanya, tak berkat ilmu. Itu menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal. Satu. Yang kedua, orang macam malaikat pun banyak benda dia tak tahu. Lepas ni dia akan mengakukan, Subhanaka la ilma lana. Maha suci engkau, la ilma lana. Kami banyak tidak ilmu. Jadi kalau orang macam malaikat pun merendah diri dan mengaku tak tahu, kita ustaz ke ulama ke, jangan sombong. Jangan belagak tahu semua benda. Sehingga kita menyalahkan orang lain kan. Yang berbeza je, kita salahkan. Tak. Bersifatlah merendah diri seperti malaikat. Mengaku bila tak tahu. Jangan malu nak mengaku kan. Okey, apa lagi? Dan pengajaran paling besar, tugas kita semua adalah sebagai khalifah. Fahaman kita yang salah apa dia? Kita anggap yang nak mengajak orang kepada Allah ni hanya golongan siapa? Ustaz. Salah tu. Itu fahaman orang Melayu ataupun fahaman orang yang malah berdakwah. Allah tersebut tak di sini, sesungguhnya aku nak cipta ustaz-ustaz sebagai khalifah, ada? Tak ada. Semua manusia masuk. Sebab itulah bila jin dengar, jin berdakwah. Bila sahabat dengar, walaupun sekali dengar, terus berdakwah. Sebab mereka faham tanggungjawab mereka semua sekali. Mak, bapa, orang lelaki, perempuan, kanak-kanak. Kadang-kadang kanak-kanak pun berdakwah. Okey? Cukup? Okey, ada soalan? Ada. Berkenaan dengan halal haram, yang mengharamkan yang halal tu. Ya. Kita tahu yang dekat yang haram pun jelas, yang halal pun jelas. Ya. Jadi yang tengah-tengah tu yang syubhat tu. Macam mana? Maknanya bolehkah kita menghalalkan atau mengharamkan yang tak jelas tu? Tak, Nabi bagi kaedah kan, al-halalu bayyinun wal haramu bayyinun wa bainahuma umurun mushtabihat. Antara kedua-dua, antara halal dan haram, perkara yang syubhat. Nabi bagi kaedah apa dia? Jauhkan daripada syubhat, tinggalkan. Supaya apa? Supaya kamu tidak terjatuh dalam benda yang haram. Jadi elakkan benda yang syubhat. Syubhat tu maksudnya benda yang ada percanggahan pendapat. Adakah benda tu? Benda tu tak jelas, halal ke haram? Apa dia contoh? Contoh muzik. Muzik jelas haram. Jelas haram. Apa-apa yang melarakan.
Apa-apa yang melarangkan semua haram. Muzik melarang ke tak? Ya kan? Sepakat ulama kan? Ada yang cakap pasal muzik ni, apa? Ringtone. Ringtone pun muzik ni ada. Melarang ke tak? Dia tak larang dia Kalau tak larang, okey lah. ringtone. Dia orang call dia bunyi kan. Sebab tu Allah sebut sifat orang beriman pada qad aflahal mu'minun allazina hum fi salatihim khashi'un wallazina hum anil lagwi. Orang beriman salat khusyuk. Kesan salat khusyuk pada anil lagwi, benda-benda yang larang dia berpaling, dia elakkan. Kan? Apa saja yang melarang. Kadang-kadang yang melarangkan bukan muzik je. Kadang-kadang sembang kosong. Orang beriman menjauhkan diri. Kadang-kadang buang masa kan, hobi dia simpan barang-barang lama kan, melarangkan, melalaikan, hukumnya haram. Apa-apa yang melalaikan kita daripada Allah, hukumnya melalai ke tak? Kalau tanya saya lah, dia nasyid ni kata-kata manusia kan, Al-Quran kata-kata Allah. Jadi antara kata-kata Allah dengan nasyid, tiba-tiba kamu tinggal Quran, kamu itu sebenarnya kamu meninggalkan yang terbaik. Yang terbaik. Okey. Ada satu lagi Ustaz. Nabi tak buat bisnes dah lepas dapat kerasulan. Jadi Ustaz tadi macam mana Nabi dapat rezeki. Tapi tak ada jawapan dari situ. Tak, jawapan dah ada. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la. Siapa yang bertakwa pada Allah. Apa makna takwa? Buat je apa Allah suruh. Maka Allah janji apa? Bagi rezeki. Jadi Nabi dan sahabat dapat rezeki hasil daripada bekerja keras menjadi orang bertakwa. Jadi fahaman kita beda. Cari rezeki ialah bekerjalah, pergi pukul 8 balik pukul 5. Tapi sebenarnya Allah nak beritahu kerja yang paling utama takwa. Jadi takwa, kalau kamu takwa ni tak ada masa, setiap masa, maka Allah jamin rezeki yang di luar jangka. Yang kamu pergi bekerja, rezeki yang dijangka. Betul tak? Ada tak orang pergi kerja setiap hari sebulan dapat rezeki di luar jangka? Ada? Tak ada. Bos pun tak ada, kuli pun tak ada kan? Kalau bos bagi pada kita rezeki di luar jangka, makna syarikat tu akan bankrupt. Jadi nak faham, bertakwa adalah antara bentuk amalan, bentuk kerja. Nak faham dan nak yakin tu sukar. Betullah pemuda kahfi. Allah bagi tak rezeki dia. Apa kerja dia? Apa kerja dia? Bahkan Allah bagi rezeki yang luar biasa beda. Kenyang tanpa makan. Umur panjang tanpa makan. Luar biasa tak? Okey, apa kerja pemuda kahfi? Doktor? Ada syarikat besar? Tak ada. Kerja apa? Tak. Kerja dia takwa. Dia pergi ke gua tu sebab apa? Sebab Allah suruh. Sebab nak selamatkan akidah. Sebab kerja dia utama ialah takwa. Sebab tu Allah bagi rezeki tak disangka. Apa dah? Umur 309 tahun. Kemudian panjang umur tanpa makan. Itu rezeki luar jangka. Boleh? Jadi kalau nak umur panjang, pergilah ke gua. Tapi bertakwalah. Jadi kalau dah tersempit kan, susah nak beribadat, bolehlah pergi ke gua. Selamatkan akidah. Okey. Bagaimana nak aplikasikan konsep al-fah dalam pekerjaan? Contoh kita sebagai pemimpin dalam organisasi. Okey. Saya teringat pada kisah bagaimana nak laksanakan tugas khalifah dalam pekerjaan kita. Kan? Saya teringat kepada seorang Profesor Dr. Kamil Ibrahim. Pernah dengar nama dia? Lepas dia pergi Mekah, dia berubah kan? Dan balik tu dia masih jadi pensyarah UTM. UITM. Apa dia buat? Waktu solat dia berhenti, dia suruh staf dia, pelajar pergi solat berjemaah. Sebab dia bos, dia ketua, dia boleh buat je. Kan?
Kemudian dia pastikan ada tazkirah supaya setiap pelajar, setiap staf dengar sentiasa tazkirah daripada Quran, daripada hadis kan. Sebab dia bos. Jadi macam mana kita nak jadikan kerja kita dalam masa sama kita juga menjadi khalifah kan. Kita jadikan kalau kita ketua syarikat, pastikan pekerja kita satu tutup aurat. Yang kedua biar jelas tujuan dia bekerja. Kamu datang sini kerana Allah kan. Bila kerana Allah, patuh perintah Allah yang pertama, bukan patuh peraturan syarikat. Sebab kamu hamba Allah semula jadi ahli syarikat ni. Kemudian bila masuk waktu salat, berhenti. Sibuk macam mana pun, kamu kena berhenti. Sebab apa? Pertama, kamu hamba Allah, bukan pekerja syarikat. Kalau bukan kamu hamba Allah, kamu tak mungkin jadi pekerja syarikat ni. Kalau Allah takdirkan kamu lumpuh, tak ada siapa nak ambil kamu bekerjakan. Allah yang bagi kamu sihat. Berhenti. Lepas solat, sambung kerja. Macam Allah kata pada hari Jumaat kan. Bila dengar azan, berhenti jual beli. Pergi solat. Lepas solat, sambung kerja. Kan? Lepas tu, pastikan ahli syarikat kita, pekerja kita, supaya mereka juga didik ahli keluarga mereka dengan didikan yang betul. Bagi mereka belajar Al-Quran, belajar sunnah Nabi. Maka insya-Allah kita, bos syarikat dan kita juga adalah khalifah Allah di atas muka bumi. Ada soalan daripada Zoom? Betul ke sebelum Allah ciptakan Adam sudah ada manusia diciptakan? Tak ada dalil. Adam adalah Abul Bashar, bapa kepada manusia. Tidak ada dalil ya, manusia yang sebelum Adam. Bagaimana cara untuk jauhkan diri dari buat perkara yang melalaikan dan buat benda yang dilarang oleh Allah? Dia nak jauhkan diri daripada perkara yang melalaikan ialah Quran. Quran adalah syifa. Jadi selalu baca Quran, selalu tadabbur Al-Quran. Sebab itulah Nabi dan para sahabat menjadi kuat dan hebat. Sebab apa? Sebab Quran bermain di bibir mereka. Pagi, petang, siang, malam. Di mana-mana Nabi mengajar Al-Quran. Di masjid, di pasar, di atas unta dengan budak-budak, Nabi bagi tazkirah. Jadi dekatkan diri kita dengan Al-Quran, insya-Allah kita iman kita semakin kuat dan semakin mudah untuk kita menjauhkan daripada perbuatan yang lara. Yang kedua, bersahabat. Sahabat ni banyak main peranan kan. Kalau kita suka berkawan dengan orang yang kaki lepak, kita akan banyak buang masa lah. Kita suka orang yang suka memancing ataupun suka tengok bola, kita pun samalah. Jadi kena pilih kawan. Kena pilih kawan yang suka pergi kelas tadabbur. InsyaAllah. Saya cerita sebelum ni, ada seorang wanita, dia ikut suami dia sambung belajar di UK. Dia kata sebelum dia ikut kelas tadabbur, dia suka pergi kedai buku. Dan dia banyak beli buku-buku Mak Saleh ni. Hobi, suka membaca. Banyak habis masa dia duit kat situ. Tapi bila dia start tadabbur, dia faham Al-Quran, semua dia tinggal buku-buku dan tak pernah pergi dah kedai buku. Sebab apa? Dia yakin Quran dah cukup untuk segala-galanya. Tak perlu buang masa untuk benda-benda yang lain. Tengok kesan Al-Quran. Dan ada juga pelajar kita yang suka main game. Dia lawyer tapi suka main game. Bukan anak dia, dia sendiri. Dia kata lepas dia ikut kelas tadabbur, tinggal terus game. Sebab Quran satu nikmat yang besar. Kenapa nak buang masa pada benda yang sia-sia? Zoom tak ada soalan Kau tak ada suara? Oh, tak ada soalan. Ya. Ya. Apakah ayat yang paling terakhir turun? Ayat terakhir ulama beza pendapat lah. Ada yang mengatakan ayat ni, wattaqu yauman. Nanti saya
Google. Wattaqu yawman. Okey, surah Al-Baqarah ayat 48. Wattaqu yawman la tajzi nafsun an nafsin syai'. Ini salah satu pendapat lah. Salah satu pendapat ayat terakhir ialah surah Al-Baqarah ayat 48. Okey, ada soalan lain? Soalan Ustaz, betul ke sebelum Allah cipta Adam sudah ada? Dah jawab ni. Ustaz, saya pernah dengar daripada saintifik, jika makan makanan laut, contoh ikan dan makanan darat, contoh daging ayam, pada masa sama adalah tidak baik dan perlu dielakkan. Itu kajian saintifik lah, bukan dalil pada Quran dan hadis. Dan kalau kita makan, biasa tak makan tom yam campur kan? Ada kan? Udang ada, sotong ada, ayam ada kan? Campur kan? Okey, ada apa-apa penyakit? Sedap. Mana kajian tu tak boleh pakai lah. Kajian tu tak boleh pakai ya. Dan kedai restoran tom yam ni sangat marah pada kajian ni ya. Apa dalil dalam hak ibadat tidak perlu kepada perintah larangan? Apa dalil dalam hal ibadat tidak perlu kepada? Tak. Kalau urusan dunia, semuanya halal. Kecuali ada dalil mengatakan haram. Apa dalilnya? Ayat ni. Surah Al-Baqarah ayat 29. Tapi dalam bab urusan ibadat, semuanya tak boleh kecuali ada dalil mengatakan boleh. Apa dalilnya? Dalilnya hadis Nabi SAW, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Siapa yang melakukan apa saja amalan bukan daripada kami, dia tertolak. Maknanya tidak ada dalil daripada Nabi, tertolak. Tak boleh beramal, jangan amal sehinggalah ada dalil mengatakan boleh. Contoh kan, kita nak zikir lepas solat 38 kan? Subhanallah 38. Boleh tak? Tak boleh. Ustaz, zikir kenapa salahnya? Lagi banyak, lagi bagus. Tak boleh. Sebab Nabi sebut 33. Okey. Cukup lah? Dah tak ada soalan ni? Saya ada satu soalan tak? Ya. Ustaz ada buat tadabbur Quran, sirah Nabi dan Bulughul Maram. Ya. Ada yang kau nak buat tadabbur hadis sahih ke? Tak, sebenarnya syarah Bulughul Maram itu tadabbur hadis tu. Syarah Bulughul Maram ialah kitab hadis. Kita dah tadabbur hadis tu. Dan bukan setakat hadis, tapi dia bincang dalam bentuk macam fiqh. Susunan tajuk tu macam kitab fiqh kan. Pertama bermula dengan kitab taharah. Lepas tu bab solat kan dan seterusnya. Jadi kita dah tadabbur hadis. Berapa banyak dah kita tadabbur hadis daripada kitab Bulughul Maram. Kitab taharah dah habis. Itu dah mungkin 60-70 hadis dah. Sekarang kita masuk bab solat. InsyaAllah kalau habis semua kitab Bulughul Maram, saya rasa kita akan belajar hadis beribu-ribu. Terlalu banyak tu. Dia banyak jilid tu insyaAllah. Tadabbur macam tadabbur Quran juga. Word by word ke macam sahabat. Itu tak adalah. Tak adalah setiap perkataan. Kalau setiap perkataan kena ada kelas khas. Kelas khas. Nanti kita boleh bincang, kita boleh buatlah. Dah? Okey, kelas kita besok kita ada program bersama anak yatim. Kita sambung kelas yang kita dah mula 3 kali. Pukul 9 sampai pukul 10.30. Dan insyaAllah kita akan buat live. InsyaAllah. Kita tutup dengan membaca tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. اقرأ كتاب الله ترق جنانه وتنل عظيم الأجر والغفران.